Apa masalahnya jika Perdana Menteri bermentaliti pembangkang? Agaknya, kerana mula terasa panas dengan beberapa pendedahan awal Perdana Menteri berkaitan sisi gelap kerajaan terdahulu, pimpinan Mahyadin Madiasin, kini timbul serangan bahwa Anwar Ibrahim didakwa masih bermentaliti pembangkang. Antara pendedahan awal Anwar ialah wujudnya pelanggaran peraturan dalam perbelanjaan kerajaan ketika pandemi COVID-19. Wang judi membiayai kempen Perikatan Nasional dan semakan semula projek jembatan banjir yang bernilai Rm7 bilion daripada Rm15 bilion yang diluluskan secara rundingan terus lantaran aspek ketulusan didapati tidak dipatuhi. Kononnya, kata mereka, tugas utama Perdana Menteri dan kerajaan sekarang ialah memberi khidmat terbaik dan menyelesaikan isu-isu berkaitan rakyat, bukannya sibuk menyelongkar almari buruk. Lalu mereka menyenaraikan beberapa isu melibatkan rakyat, seperti harga ayam, telur, sayur-sayuran, dan pelbagai lagi yang masih belum dicari jalan penyelesaiannya sehingga kini. Kepada Perikatan Nasional yang kini menjadi blok pembangkang, tak usah risau. Anwar bukanlah tidak sedar peranan serta tanggung jawabnya sebagai Perdana Menteri dan mengetuai kerajaan. Anwar juga tentunya lebih daripada sedar tentang harapan tinggi rakyat terhadapnya untuk meringankan beban kehidupan mereka. Tetapi harap semua bersabar sedikit, kerana kabinet belum pun sampai seminggu dibentuk. Malah timbalan-timbalan menteri juga belum lagi dilantik. Takkan hari ini kahwin, tuk-tuk esok lusa dapat anak. Sabar-sabarlah dulu. Namun demikian dalam keadaan blok pembangkang siang malam terus mencari salah kerajaan yang relatifnya masih terlalu baru ini. Diharap mereka tidak lupa bahwa perkara pertama yang diambil berat Anwar yaitu pada 27 November 3 hari selepas mengangkat sumpah pada 24 November ialah mempengerusikan mesyuarat khas Majelis Tindakan Sara Hidup Negara tahun 2022 bersama jabatan dan agensi kerajaan berkaitan bagi membincangkan isu kos sara hidup yang menekan rakyat. Selepas bermesyuarat itu, beliau seterusnya memberi tempo 2 minggu kepada majlis berkenaan untuk meneliti dan memperincikan pelbagai isu berkaitan subsidi rakyat, seterusnya menghantar laporan kepadanya. Saya beri tempo 2 minggu untuk mereka menyelusuri seluruh implikasi dan bincang dengan sektor swasta, pelabur, supaya mereka faham subsidi tujuannya untuk meringankan beban rakyat miskin, katanya. Dengan tindakan tersebut, bukankah Anwar sebenarnya telah memperlihatkan beliau amat mengutamakan soal perut dan poket rakyat? Cuma sekali lagi, sabarlah dulu untuk tindakan yang lebih menyeluruh, kerana tempo 2 minggu itu belum pun cukup detiknya lagi. Malah sementara menunggu tempo 2 minggu itu, Anwar juga mengadakan perbincangan dengan Tauke Bernas, Syed Mokhtar Al-Bukhari, yang kemudian bersetuju menyumbangkan Rm60 juta kepada pesawah padi di seluruh negara. Semua ini adalah langkah agresif dan cakap serupa bikin Anwar untuk membantu golongan yang dikenal pasti susah dan memerlukan bantuan. Percayalah, langkah seterusnya untuk golongan susah yang lain akan terus diberi perhatian selepas ini secara bertahap, mengikut keutamaan serta keperluan. Tetapi dalam kita juga mesti melihat usaha murni Anwar dalam membela kehidupan rakyat dengan mata hati, bukan dengan jelingan dengki. Di waktu yang sama, beliau juga ada tanggung jawab moral mendedahkan salah laku serta kecurangan yang mungkin dilakukan kerajaan terdahulu. Semua kecurangan dan salah laku itu semestinya perlu didedahkan agar rakyat tahu hakikat yang sebenar. Ini bukan saja agar jika ada pelanggaran undang-undang dan peraturan telah berlaku, maka tindakan sewajarnya harus diambil. Malah ini juga suatu peringatan kepada pasukannya dalam kerajaan
agar menjauhi perbuatan terkutuk itu. Bagi mereka yang rasional, tidaklah sukar memahami bahwa mendedahkan kecurangan kerajaan terdahulu adalah suatu keperluan, karena daripada pembersihan itulah baru lebih mudah melakukan pendekatan yang benar-benar berkesan untuk membela rakyat. Kalau karena itu Anwar dianggap masih bermentaliti pembangkang, apa masalahnya? Jika kerajaan terdahulu atau pimpinannya tidak terlibat dengan apa-apa salah laku serta kecurangan, kenapa mereka mesti takut dengan penyelengkaran dan kerana Anwar masih bermentaliti pembangkang? Lagipun kalau dengan tindakan Anwar yang bermentaliti pembangkang, lantaran terus mendedahkan kemungkaran demi kemungkaran yang coba disembunyikan itu, dapat membawa kebaikan kepada masa depan negara, tak bolehkah blok pembangkang sama-sama memberi sokongan? Atau blok pembangkang sekarang yang tak sedar diri dan masih perasan sebagai kerajaan? Artikel ini telah dipetik dari Syabuddin Husin yang diterbitkan pada 8 Desember 2022.